Tu sebabnya kalau kita tengok kitab Mukasyafatul Qulub pada Imam Al-Ghazali, kita tengok bagaimana dikisahkan dalam satu bab tu seorang Nabi itu beribadah selama 50 tahun. 50 tahun dia beribadah. Kemudian Allah Ta'ala beritahu sesungguhnya aku ampunkan dosa kamu. Bila begitu terkejut Nabi itu. Tak disebut nama Nabi itu siapa. Nabi itu terkejut. Aku ini Nabi, bukankah aku tidak berdosa? Maka pada malam itu Allah Ta'ala perintahkan sebatang pokok menghempap kakinya. Bila kena dekat kaki dia, bengkak, mengoning-ngoning. Orang di 9 cakap. Bengkak betul, berdenyut-denyut, tak dapat tidur sampai pagi. Pagi itu dia mengadu. Ya Allah, sakitnya ya Allah. Dengan izin Allah, pokok ni menyampaikan pada Nabi itu, sesungguhnya Allah telah memberitahu, ibadah kamu yang 50 tahun itu tak dapat nak tebus satu keluhan kau terhadap aku. Tanya berapa kali kita mengeluh sehari. Cuba cakap. Aduh, hujan pula ha. Aduhai, macam manalah ni. Aduhai, aduhai, aduhai. Mengeluh, aduhai. Meninggal dah penyanyi tu. Kan? Salim meninggal lah kan? Aduhai, tak dapat ku bayangkan. Habis macam tu lah. Betul tak? Nak kata apa? Kita mengeluh banyak kali. Bayangkan ibadah yang 50 tahun tak dapat nak tebus satu keluhan terhadap Allah. Berhenti mengeluh. Sebab semua Allah Ta'ala dah tentukan. Keluar nanti nak balik selipar hilang. Allah dah tentukan. Nak tengok macam mana tindakan kita. Tak apalah nak buat macam mana. Jumpa mam, nak pinjam selipar masjid. Nanti besok saya pulang. Hailah, besok pulang kan tu. Jangan buat hak sendiri pula. Nampak tak? Ini mengamuk, aku tak halal siapa ambil selipar aku. Aku tuntut sampai akhirat. Selipar RM7. Alah. Kan? Kadang-kadang orang ni marah teruk betul. Kan? Dia punya marah tu. Nak buat macam mana dah bukan rezeki kita. Saya pergi masa pergi Mekah kan. Siapa yang dah pergi umrah dia tahu. Berapa kali selipar hilang juga kau. Kita pergi memang selalu hilang betul. Saya pergi tu, siap mak saya kata masuk dalam bunjuk tu, dalam bekas karung tu, masuk, ikat, ada reben. Punya tak nak hilang katanya. Letak dekat rak tu, ingat rak nombor berapa, tiang mana, ingat. Pergi solat. Balik bukan slipper, dengan rak-rak hilang. Nak cakap apa? Betul tu biasa berlaku. Tak ada apa, tapi nak marah. Tak ada marah. Ni rumah Allah, apa benda nak marah? Ini tempat mulia. Dah hilang lah. Redha. Pergi kat luar, halal. Dia ada selipar yang lambak tu. Sarung je lah. Halal, selipar yang tak bertuntut. Pakai. Hari ketiga selipar lain lagi. Tak ada apa. Kita nak marah untuk apa? Dunia semua. Tak ada apa pun. Kan? Dunia semua. 3 perkara dunia. Pertama, harta. Dunia. Baik duit, baik kereta, baik rumah, dunia. Dunia tu pun dah sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Kereta berapa lama baru? Cuba cakap. Ini kereta baru cantik. Berapa lama baru? 2-3 bulan orang dah boring tengok kereta tu. Bini berapa lama lawa? Cuba cakap. Berapa lama lawa? Tu sebab balik rumah cepat-cepat tutup lampu. Biar tak perasan lawa tak lawa. Tak adalah. Tapi kalau kejar lawa kat hati, selama-lamanya lawa. Okey perempuan. Right. Betul. Suami berapa lama handsome? Sampai masa pudar juga, berkedut juga. Tak ada apa. Tapi kecantikan dalam hati, romantik berkekalan. Betul. Duit berapa lama boleh tahan? Sampai masa habis. Tak sihat, sakit, masuk hospital, belanja, bayar hospital swasta, mahal, habis. Tu sebab jangan kedekut dengan duit. Nampak tabung, sumbat banyak-banyak. Berapa lama duduk kat kampung Baru Kimanis ni? 20 tahun dah saya duduk sini. Tanya sumbangan kat masjid. Sampai tak 2,000? 20 tahun duduk kat kampung, 2,000 pun tak sampai. Macam mana nak sampai? Setiap kali tabung lalu, mempertahankan keseringgitannya. RM1 tak habis.
Contoh, malam ni lalu tabung masuk banyak sikit. Kita tengok kan hujung kan dia akan umumkan berapa kutipan malam ni. Nak tengok semangat. Tabung masjid saya cakap ni. Tabung Masjid Azizur Rahman pecah rekod malam ni. Contoh. Dah mula meraba-raba kat kain. Rasa macam tak bawa duit banyak ni. Bawa RM1 tak habis-habis. Sebab memang ya. Contoh duit ni kan. Duit ni kita fikir. Cuma fikir balik-balik. Kita fikir balik semula. Kita bawa RM50, bawa duit RM1, RM51 dalam poket. Kita bagi RM1, RM1 masuk dalam tabung, tinggal RM50 sebab tak nak keluar untuk masjid RM50. RM50 yang kita tak bagi, belum tentu kita punya. Yang RM1 dalam tabung ni insya-Allah kita punya. Sebab tu paling ikhlas. Sumbangan daripada hamba Allah, tak tergamak dia tulis nama dia sebab RM1. Keluar daripada masjid, tayar bocor. Pergi kedai, pergi bengkel Cina, tukar tayar. Bengkel Cina tu punya RM20, tukar tiup. Baru keluar daripada kedai Cina tu. Halo bang, tolong beli beras bang. Kedai runcit punya, RM10 beli beras sikit. Tinggal RM20. Tahan, Man, apa dia? Kau hutang aku itu belum bayar lagi RM15. Bayar RM15, Man punya, tinggal RM5. Sudah RM5 baru keluar, minum kedai kopi. Kedai kopi dapat RM5 tu. Sudahnya, yang kita punya RM1. Ini cakap betul. Tu sebab seramai-ramainya manusia bersia-sia di atas muka bumi Allah ini. Bersia-sia. Sampai masa bila nyawanya dipanggil, barulah ditinjau di dalam karung bekal nak bawa ke akhirat. Masih kosong. Orang kalau matilah, Allah Ta'ala kalau hidupkan balik 5 minit cukuplah. Dia tak ada sibuk nak cari keluarga dia. Dia akan cari tempat mana dia boleh sedekah. Sebab dia dah tahu sedekah boleh tolong dia dalam kubur dan akhirat besok. Jangan berkira tuan-tuan. Kita ni yakin ke tidak? Orang ni buat baik ada 3. Satu, buat baik sebab orang lain buat. Kedua, buat baik sebab nak dapat sesuatu. Yang ketiga, buat baik sebab yakin dengan Allah. Satu, buat baik sebab orang lain buat. Orang masuk duit, dia pun masuk duit. Nanti apa pula orang cakap, orang masuk duit, aku tak masuk duit. Walaupun RM1. Yang tu tak dapat apa. Buat sebab orang lain buat. Kau semayang buat apa? Dah semua semayang, aku semayang lah. Dalam hati kita macam tu lah kadang-kadang. Yang kedua, buat baik sebab nak dapat sesuatu. Kenapa kau ni datang masjid? Biar orang nampak aku ni baik. Dapat sesuatu, dapat pengiktirafan. Aku kan baru balik haji, biarlah orang tahu. Ataupun buat satu, kenapa kau datang semayang ini? Biasa tak nampak. Sebab YB datang, biar YB tahu aku pun datang masjid. Contoh, kenapa kau bagi sponsor ni RM50,000 ni? Biar keluar surat khabar. So dapat itu je lah. Tapi yang ketiga ni, yakin dengan ganjaran Allah. Dia tak kisah dah letak RM50. Dengarnya, dengar dia buat program. Program apa? Program ni ceramah Samsul Debat. Dia suka makan lauk apa? Orang perempuan ni tanya. Dia suka makan nasi, makan lauk apa? Masak lemak cili api. Jangan risau, ada seorang yang orang Negeri Sembilan sini, dia pandai masak. Masakan Negeri Sembilan. Bak aku masak satu lauk. Dia masak, dia bagi. Kenapa? Niat kerana Allah, sebab nak meraihkan majlis ni. Aku ni nak bagi duit tak ada, ya Allah. Ni je aku boleh sumbangkan. Sumbang untuk lauk VIP. Contoh. Dia tak semestinya bagi banyak. Tapi pada dia tu banyak dah tu. Nampak? Niat kerana Allah. Nak bina masjid. Masjid kita dengannya nak tukar kubah. Tu pembinaan sebahagian pada masjid. Contohlah. Tak apa, saya bagi 1,000. Apa Allah Ta'ala bagi janjikan kat kita? Nabi kata barang siapa yang menginfakkan hartanya untuk membina rumah Allah, Allah janjikan mahligai istana untuknya dalam syurga. Yakin ke tak yakin? Sebab tak nampak. Dengan mata hati je boleh nampak ni. Sembahyang jemaah berapa kali ganda daripada sembahyang seorang? Pahalanya berapa kali ganda? Berapa? 20? 27. Semua tahu. Tak ada siapa tak tahu dia. Tak ada siapa fikir jap berapa, tak ada. Semua orang dah tahu 27 jawapannya. Tapi kenapa tak ramai?
Malam ni ramai lah, cuma yang tak datang lagi ramai. Kan? Sebab apa tak ramai? Sebab setiap kali sembahyang jemaah tu tak ramai sebab tak nampak dengan mata hati. Yang nampaknya kalau duit. Tu nampak. Tapi pahala tak nampak. Kalau nampak dengan meter, contohnya Allahu Akbar sembahyang jemaah, pam, ada meter dekat sini, brrr, nampak pahala. Senang kan? Masalah tak nampak. Contohlah tukar 27 kali ganda tu jadi RM27. Macam Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tinjauan paket RM27. Wah, masa tu ramai lah. Penuh masjid, tak cukup parking. Mengamuk orang, masjid ni dah sampai masa dibesarkan dah. Oi, masa tu kan, orang lelaki ni lain. Orang perempuan lain, orang perempuan lain. Orang perempuan dekat belakang tabir tu dibincang sama dia. Engkau dah berapa lama dah semayang sini? Aku baru 2 minggu. Banyaknya duit engkau. 27 kali 5 kali 14. Ya Allah, banyaknya. Aku baru tahu ha. Tak ada beritahunya aku RM27 satu waktu. Geram aku. Kau tidak banyak dah duit aku, nampak? Marah dia sebab tak beritahu. Itu orang perempuan punya perbincangan. Orang lelaki lain. Orang lelaki soal dasar. Dia bincang soal dasar. Agak-agak engkau lah, kalau kita makmum dapat RM27, imam dapat berapa? Tu soalan dia bincang. Ditahannya motor imam kat luar. Baik imam cakap. Imam dapat berapa imam? Baik imam cakap. Adalah sikit. Imam ni merendah diri. Adalah. Alhamdulillah. Imam cakap lah, mam. Senang declare. Imam kena telus. Yalah. Tengoklah kadang-kadang kalau aku khusyuk tu lebih lah sikit. Nampak ayat tu. Kadang-kadang kalau terlupa-terlupa baca tu ada kurang sikit. Berapa mam? Teruk-teruk pun dalam RM40 tak lari lah. Malam tu bertumbuk nak jadi imam. Sebab nak kejar RM40 dan lebih. Tapi hakikatnya macam tu. Kita kalau yakin, tengok macam mana baginda Rasulullah sebut. Kau ikut hati aku. Nabi pernah bercita-cita. Kalau ikut hati aku nak bakar rumah orang yang tak pergi sembahyang jemaah. Nabi sebut, kalau ikut hati. Tapi Nabi tak buat. Sebab kalau Nabi buat, takut jadi sunnah. Sekarang dah tak ada lah kerja lain, imam pergi bakar rumah orang tak pergi sembahyang. Satu rumah bakar. Dah imam lambat sampai, dah rumah dia lah kena bakar. Tapi itu hakikatnya. Semayang jemaah ni, ramai nampak kan? Nampak simple aja. Tapi apa yang bagus? Bukan semua orang yang ada ilmu. Ada orang semayang, dia tak ada ilmu, dia ikut. Tapi mudah-mudahan dia mengharapkan dapat pahala yang banyak sebab dia ikut semayang jemaah. Imam baca, macam-macam ayat baca. Imam mendoakan, menangis-nangis doa imam. Yang belakang pun dapat menumpang sekali. Tiba-tiba imam tak sihat atau imam tiba-tiba ada masalah dekat depan, pak mufarakah, ganti orang belakang semayang jemaah terus macam biasa. Itu hikmah ada solat jemaah. Bukan semua orang. Tapi cuba kalau datang semayang tengok imam tak sampai lagi, semua akan semayang dekat sudut sana, dekat dengan pintu. Dia akan tengok, ini kalau tak ada imam ni mau aku jadi imam ni kan. Semua nak lari dah. Kan?